Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada seminar kali ini saya akan menyampaikan sebuah kertas kerja yang bertajuk Konsep Suluh dalam Islam dan Pelaksanaannya dalam Sistem Perundangan Syariah di Malaysia. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, pertikaian merupakan ataupun konflik yang berlaku adalah merupakan lumrah dalam kehidupan manusia. Konflik terjadi apabila berlaku ketegangan atau salah faham ataupun masalah di antara individu dengan individu lain berpunca daripada pelbagai faktor. Dan dalam menyelesaikan konflik dan pertikaian yang berlaku, Islam telah mendatangkan beberapa kaedah utama yang di dalam istilah modennya dikenali sebagai Alternative Dispute Resolution. Walaupun ADR ini ada yang menganggapnya sebagai konsep yang berasal dari Barat, namun pada hakikatnya ianya bukanlah merupakan sesuatu yang asing daripada ajaran dan perundangan Islam. Ianya telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Fokus perbincangan penulisan ini akan ditumpukan kepada konsep suluh dalam perundangan Islam yang merangkumi definisi suluh dan majlis suluh, dalil-dalil pensyariatan suluh dalam Islam, beberapa contoh kes pelaksanaan suluh dalam Islam dan rukun-rukun suluh. Dan perbincangan juga akan melihat kepada pelaksanaan suluh di alam Melayu sejak sebelum merdeka dan pelaksanaannya selepas kemerdekaan, khususnya di bawah perundangan syariah negara atau di mahkamah-mahkamah syariah sehinggalah pada hari ini. Dan melalui penerangan yang dibuat adalah diharapkan bahawa masyarakat Islam lebih memahami bahawa suluh adalah merupakan sebahagian daripada anjuran Islam dalam menyelesaikan sebarang pertikaian yang berlaku di kalangan umat Islam khususnya, dan di Malaysia ianya dilaksanakan di bawah sistem perundangan negara dan dilaksanakan secara tersusun walaupun dalam skop yang lebih kecil berbanding dengan skop sebenarnya dalam ajaran Islam yang jauh lebih luas dan komprehensif. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, kertas kerja ini akan mengandungi perkara-perkara berikut, iaitu mengenai konsep suluh dalam Islam yang menerangkan mengenai definisi suluh, objektif suluh, suluh dalam Islam, autoriti suluh ataupun dalil pensyariatan suluh, contoh-contoh ataupun kes pelaksanaan suluh dalam Islam pada zaman Rasulullah dan skop serta kaedah pelaksanaan suluh dalam Islam. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat dari segi definisi, suluh dalam Islam didefinisikan sebagai satu akad atau perjanjian untuk menamatkan pertikaian antara pihak-pihak yang bertikai melalui persetujuan bersama tanpa melibatkan perbicaraan di mahkamah. Ianya bertujuan mencapai penyelesaian secara damai tanpa paksaan, mengutamakan keadilan dan keharmonian serta diiktiraf dalam syarat berdasarkan dari dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan ijma' ulama. Dan dalam Islam, suluh adalah merupakan mekanisme perdamaian atau penyelesaian pertikaian alternatif yang diiktiraf dan sangat digalakkan oleh Islam berbanding perbicaraan di mahkamah. Perdamaian atau penyelesaian kes secara suluh dapat menghilangkan perasaan dendam, marah di antara pihak-pihak yang bertelingkah dan dalam pada masa yang sama dapat mengikat bahkan mengukuhkan tali ukhuwah ataupun persaudaraan di antara pihak-pihak yang bertelingkah, terutamanya jika pertelingkahan atau konflik tersebut melibatkan ahli keluarga yang mempunyai hubungan emosi dan persaudaraan. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok dari segi suluh itu sendiri sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ini, ianya bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Ianya telah dianjurkan oleh Islam sejak 1400 tahun yang lalu dan dalil pensyariatannya dapat dilihat dengan jelas di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama. Kalau kita lihat daripada Al-Quran, umpamanya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 128, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul daripada suaminya nusyuz, kebencian atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri tersebut membuat perdamaian antara mereka berdua secara sebaik-baiknya, iaitu secara berbincang, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai.
Sedangkan sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah ataupun istilah suluh itu sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang berlaku di antara suami dan isteri. Dan di dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suluh itu harus antara sesama manusia kecuali suluh yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Dan orang Islam selalu diikatkan al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat-syaratnya kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Sidang pendengar yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat di sana ada beberapa ataupun ada banyak contoh kes-kes yang berkaitan dengan suluh dan aplikasinya dalam perundangan Islam itu sendiri, iaitu kalau kita boleh rujuk tentang saya kira ini semua makruf tentang isu perbalahan yang berlaku dalam isu peletakan Hajar Aswad sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, isu yang berkaitan dengan pertikaian dalam kes Zubair bin Awam, isu pertikaian mengenai air perigi bersama jiran di kebunnya, dan isu dalam penyelesaian secara suluh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam konflik keluarga yang melibatkan isteri Thabit bin Qais, iaitu Jamilah bin Ubay, dan di mana Jamilah datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan bahawa dia tidak lagi dapat hidup bersama Thabit walaupun tiada sebarang kesalahan besar yang dilakukan oleh suaminya itu. Rasulullah SAW memutuskan agar mereka bercerai secara damai melalui suluh dengan syarat Jamilah mengulangkan kembali mahar yang diterimanya daripada Thabit. Dan Thabit dalam hal ini bersetuju dan perceraian itu dilakukan secara baik tanpa sebarang permusuhan. Sedang pendengar yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat skop suluh dalam Islam itu jauh sebenarnya lebih luas dan lebih komprehensif berbanding amalannya pada hari ini di bawah sistem perundangan syariah negara pada hari ini. Skop suluh dalam Islam merangkumi pertikaian dalam urus niaga, muamalat, konflik sosial dan komuniti, umpamanya pertikaian dengan jiran, pertikaian antara Muslim dan bukan Muslim, pertikaian antara negara dalam kes qisas dan jenayah, dan pertikaian dalam keluarga. Dan sudah pasti untuk memastikan suluh itu berjalan dengan baik, Islam telah menggariskan adanya di sana rukun-rukun suluh yang merangkumi pihak-pihak yang ingin berdamai atau pihak-pihak yang bertikai, sirahnya bagaimana, hak yang bertikaikan dan apa gantian terhadap hak yang dipertikaikan. Baik, kita terus lihat kepada pelaksanaan suluh di alam Melayu. Kalau kita lihat, suluh telah diamalkan dalam masyarakat Melayu sebelum kedatangan penjajah, terutamanya untuk menyelesaikan pertikaian kekeluargaan, dan ini dapat kita lihat dalam hukum kanun Melaka, ya, di Pahang dan sebagainya. Dan pada ketika itu, ketua kampung, imam dan qadi berperanan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik. Dan amalan suluh pada ketika itu bukan hanya meliputi masalah keluarga, bahkan juga masalah yang berkaitan urus niaga, jual beli, hutang, upah, sewaan, pinjaman dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, suluh pada ketika itu telah menjadi sebahagian daripada tradisi dan adat yang diwarisi daripada ajaran Islam yang menekankan keadilan dan keharmonian sosial. Walaupun kedatangan penjajah mengubah sedikit sebanyak landscape pelaksanaan suluh pada ketika itu, namun pelaksanaannya ataupun aplikasi suluh itu tetap dipelihara dan disesuaikan dalam perundangan syariah pasca kemerdekaan di Malaysia. Dan kalau kita lihat pada ketika ini, suluh adalah merupakan kaedah penyelesaian pertikaian secara damai dan diterapkan dalam kes-kes berkaitan perundangan syariah di mahkamah syariah, dan skopnya tertumpu kepada bidang kekeluargaan seperti perceraian, nafkah, hak penjagaan anak dan sebagainya. Dari segi sejarah awal pelaksanaan suluh bermula pada tahun 1970-an dengan pelantikan pegawai penasihat agama di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk membantu qadi dalam proses pra-perbicaraan. Dan ia seterusnya berkembang pada tahun 1990-an menyaksikan suluh diperuntukkan secara formal dalam kanun acara mal sivil negeri-negeri. Dalam erti kata lain, ianya menunjukkan pengiktirafan dan penerimaan suluh dalam sistem perundangan syariah di Malaysia.
Dan projek rintis 2001, projek perintis di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan penggubalan kaedah tata cara suluh ataupun tata cara mal suluh oleh Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil Kebangsaan berlaku pada tahun 2001. Seterusnya, penubuhan unit suluh pada tahun 2002, penubuhan seksyen suluh di JKSM pada tahun 2008, wujudnya arahan amalan dan manual kerja suluh, diperkenalkan untuk menyediakan panduan pelaksanaan suluh yang sistematik dan efisien, memastikan konsistensi dan mempromosikan perdamaian. Selain daripada itu, diwujudkan juga tata cara dan prosedur pelaksanaan melibatkan proses pra-perbicaraan, peranan pegawai suluh dan rekod hasil perbicaraan dalam sesi suluh. Secara ringkasnya, kalau kita lihat, pelaksanaan suluh di Mahkamah Syariah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an dengan pelantikan pegawai penasihat wanita dan diperkenalkan secara formal dalam kanun acara mal ataupun acara mal civil di Mahkamah Syariah itu sendiri pada tahun 1990-an. Projek rintis pada tahun 2001 di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memperkukuhkan pelaksanaan ini diikuti dengan penubuhan unit suluh dan pengambilan pegawai suluh pada tahun 2002. Pada tahun 2008, seksyen suluh di JKSM ditubuhkan untuk menyelia kes suluh, memastikan kelancaran proses dan mengadakan program kesedaran. Pelaksanaan suluh dipandu oleh arahan amalan dan manual kerja suluh untuk memastikan konsistensi dan efisiensi pelaksanaan suluh, mempercepatkan proses, mengurangkan kos dan mempromosikan penyelesaian secara damai dalam sistem perundangan syariah tanpa melibatkan perbicaraan di mahkamah. Kita lihat dari segi kes-kes yang boleh dirujuk ke majlis suluh pada ketika ini di bawah perundangan syariah negara atau di mahkamah syariah adalah kes-kes yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi pertunangan, tuntutan mut'ah, tuntutan harta sepencarian, tuntutan nafkah isteri, tuntutan nafkah kepada pihak tak upaya, tuntutan cagaran nafkah, tuntutan nafkah edah, tuntutan menggubal perintah nafkah, tuntutan tunggakan nafkah, tuntutan nafkah anak dan sebagainya seperti mana yang saya nyatakan di sini. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita lihat pelaksanaan suluh di Malaysia bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Ia telah dilaksanakan sejak sebelum zaman penjajahan lagi dan terus-menerus dilaksanakan sehingga ke hari ini. Pengaplikasiannya dalam sistem perundangan syariah di Malaysia menyediakan penyelesaian alternatif melalui majlis atau kaedah suluh. Walau bagaimanapun, aplikasi suluh yang diamalkan hanya tertumpu kepada penyelesaian pertikaian keluarga sahaja berbanding skop sebenarnya yang jauh lebih luas. Pelaksanaannya pada ketika ini, walaupun ianya hanya membabitkan penyelesaian pertikaian dalam aspek kekeluargaan sahaja, namun ianya turut tetap dipandu oleh peruntukan, kaedah, tata cara yang sistematik dan sentiasa perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Jadi saya kira setakat itu saja pembentangan untuk kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.